Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang pembentangan PKES 3083 yang akan dibentangkan oleh saya, iaitu Wan Amirah Husna binti Wan Anwar dan juga Muhammad Syakir Nazmi bin Muhammad Sakri. Seterusnya, ini adalah ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Wan Amirah Husna dan juga Muhammad Syakir Nazmi. Bagi pembentangan pada kali ini, kami akan membentangkan tentang penggunaan bahan terlarang dan juga penyakit berjangkit berkaitan dengan seks. Yang pertama, saya akan menerangkan apa itu penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan terdiri daripada aktiviti seperti menghisap rokok, termasuk vape, menghidungkan dan mengambil dadah seperti syabu, ganja dan juga pil khayal. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang penyalahgunaan dadah di mana ia juga merupakan salah satu penyalahgunaan bahan, iaitu dadah merupakan bahan yang boleh mengubah fungsi tubuh badan, sebagai contoh antibiotik dan juga ubat tahan sakit, kerana ia selalu diambil atas nasihat doktor. Akan tetapi, setengah dadah psikoaktif dia mengubah emosi dan juga status minda. Antara dadah dan juga bahan yang dikatakan terlarang termasuklah alkohol dan tembakau, ubat tidur, ganja, gam, ekstasi, LSD dan juga heroin. Boleh tengok di gambar rajah sebelah di mana terdapat rupa kokain, ekstasi, kristal, heroin dan ganja di mana ia merupakan antara contoh-contoh dadah yang digunakan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang punca remaja terjebak dengan dadah. Yang pertama adalah kurang mendapat pendidikan dan juga rohani. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila para pelajar dan juga remaja kini kurang mendapat pendidikan daripada guru dan ibu bapa mereka, mereka akan lebih mudah untuk terjebak dengan perkara-perkara seperti penyalahgunaan bahan ini. Kerana mereka tidak tahu risiko dan juga kesan yang mereka akan hadapi jika melakukan dan mengambil bahan penyalahgunaan. Seterusnya adalah sikap ingin tahu. Remaja pada masa kini juga mempunyai sikap ingin tahu yang sangat kuat dalam diri mereka. Seterusnya adalah latar belakang keluarga, di mana apabila seseorang itu mempunyai keluarga yang sejarah mereka adalah terdiri daripada beberapa golongan pengisap dadah, gam dan sebagainya, mereka juga akan terpengaruh dan tergolong. Seterusnya adalah pengaruh media massa dan juga pengaruh buruk daripada rakan, di mana jika seseorang itu mengambil dadah ataupun mengambil bahan yang terlarang, rakan-rakan juga akan mudah terpengaruh kerana mereka akan teruja untuk melihat benda-benda baru seperti tersebut. Seterusnya, ini adalah video di mana perbezaan antara ubat dan juga dadah. Dalam video ini menerangkan tentang perbezaan antara ubat dan juga dadah, di mana ubat mempunyai kesan sampingan yang dan dadah juga sebenarnya boleh dikatakan seperti ubat. Kerana ia dalam ubat-ubatan juga terdapat dadah yang bersifat menyembuh. Akan tetapi jika disalahgunakan, dia akan memberikan kesan yang buruk kepada sistem tubuh badan manusia. Itu adalah perbezaan antara ubat dan juga dadah dalam video yang disenaraikan di sini. Seterusnya adalah isu semasa berkaitan dengan dadah. Yang saya dapat cari adalah 3, iaitu isu semasa yang pertama adalah 6 maut terlebih mengambil dadah dan juga cengkaman teman lelaki. Cengkaman teman lelaki ni dia berlaku akibat teman lelaki itu dia mengambil dadah. Dia memberi kesan yang buruk kepada teman wanitanya kerana tidak dapat mengawal emosi dan juga tubuh badan dia untuk bertindak ganas, yang menyebabkan berlakunya cengkaman terhadap teman wanitanya. Dan yang terakhir adalah vape boleh jadi punca terjebak dadah, di mana pada masa kini kita dapat lihat ramai remaja yang terjebak dengan vape, dan ini sebenarnya boleh jadi salah satu punca untuk mereka juga terjebak dengan dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Amirah Husna kerana telah berjaya membentangkan pada bahagian beliau iaitu berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Seterusnya saya pula akan sambung untuk pembentangan pada hari ini berkaitan dengan penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks. Penyakit berjangkit yang melibatkan seks ini sebenarnya terdapat banyak jenis penyakit-penyakitnya. Okey, di sini saya hanya senaraikan 3 sahaja jenis penyakit berjangkit yang melibatkan seks ini. Ini sebenarnya
penyakit berjangkit yang melibatkan seks ini dari segi jenisnya mempunyai 10 semuanya, iaitu HIV atau AIDS yang pertama, yang kedua ialah gonorrhea dan yang ketiga ialah syphilis. Okey, jadi mari kita pergi terlebih dahulu dengan penyakit yang pertama, iaitu HIV atau lebih dikenali lagi sebagai AIDS. Okey, jadi apakah itu HIV atau AIDS? HIV atau AIDS ini merupakan sejenis penyakit yang kronik yang disebabkan oleh jangkitan kuman HIV yang merupakan sejenis virus. Penyebab HIV ini datangnya daripada virus. Punca HIV atau AIDS ini ialah homosexual, penggunaan dadah yang menyuntik, iaitu secara pengkongsian, perlakuan heteroseksual, industri darah yang tercemar dengan penyakit ini dan juga aktiviti seks yang dilakukan secara rambang. Namun begitu, terdapat beberapa tanda bagi seseorang yang telah dijangkiti dengan HIV atau AIDS ini. Antaranya ialah yang pertama, seseorang itu mempunyai batuk kering tanpa sebab, dan yang kedua ialah tumbuhnya tompok atau benjol merah, jambu atau ungu di bawah kulit, hidung, kelopak mata dan juga rektum. Okey, jadi langkah pencegahan bagi penyakit HIV atau AIDS ini ialah jangan melakukan seks rambang, terutamanya dengan orang yang mempunyai positif HIV. Jadi cara berjangkit bagi penyakit HIV ini ialah melalui hubungan seks rambang dan guna jarum suntikan yang telah tercemar. Okey, kesan bagi HIV ini merupakan satu kesan yang sangat bahaya, iaitu sehinggakan ia boleh menyebabkan kematian. Di sini saya telah tunjukkan contoh gambar bagi penyakit HIV atau AIDS. Jadi bolehlah kita sama-sama lihat betapa sakitnya jika seseorang ini menghidap penyakit HIV atau AIDS ini. Okey, seterusnya penyakit yang kedua yang disebabkan oleh seks juga ialah penyakit gonorrhea. Jadi apakah itu penyakit gonorrhea ini? Okey, penyakit gonorrhea ini merupakan sejenis penyakit kelamin yang berjangkit melalui hubungan kelamin. Penyebab bagi penyakit ini disebabkan oleh bakteria. Punca penyakit ini ialah jangkitan bakteria Neisseria gonorrhoeae, iaitu sejenis bakteria yang hidup dan mudah membiak dengan cepat di dalam saluran pembiakan atau peranakan. Tanda-tanda bagi seseorang itu telah dijangkiti penyakit gonorrhea ini ialah saya sertakan dua di sini, iaitu yang pertama, pedih dan sakit semasa membuang air kecil, dan yang kedua ialah sakit kerongkong dan terdapat lelehan daripada zakar, cervix atau dubur. Langkah untuk mencegah penyakit gonorrhea ini ialah dengan meminum air rebusan air sirih, daun pegaga, madu dan juga lidah buaya. Cara penyakit ini berjangkit ialah melalui sentuhan pada zakar, faraj, mulut atau dubur mereka yang menghidap penyakit ini. Dan kesan bagi penyakit ini ialah lelaki itu akan menyebabkan mandul, manakala wanita pula akan mengakibatkan penghalangan sebahagian atau sepenuhnya tiup falopia oleh tisu parut. Di sini saya telah nyatakan gambar penyakit gonorrhea. Maknanya di sini kita dapat lihat dalam gambar ini adanya lelehan pada zakar dan juga pada faraj bagi perempuan, zakar bagi lelaki. Jadi seterusnya, penyakit ketiga yang disebabkan oleh seks juga ialah penyakit syphilis. Okey, jadi apakah itu penyakit syphilis? Penyakit syphilis ini merupakan penyakit kelamin STD yang berjangkit. Ini kita sedia maklum bahawa semua penyakit yang saya nyatakan ini merupakan penyakit yang berjangkit. Okey, apakah penyebab bagi syphilis, bagi penyakit syphilis ini? Penyebabnya ialah disebabkan oleh bakteria juga, sama seperti yang saya bentangkan tadi. Okey, punca bagi penyakit syphilis ni ialah sejenis organisma berbentuk lingkaran yang dipanggil Treponema pallidum. Jadi di sini saya telah berikan contoh gambar bagi Treponema pallidum. Pelik namanya. Okey, seterusnya kita akan pergi pada tanda bagi penyakit syphilis ini. Tandanya ialah saya nyatakan dua juga di sini, iaitu yang pertama adanya ruam, luka serta sendi yang bengkak dan menyakitkan, sangat menyakitkan. Dan yang kedua ialah akan kehilangan rambut dan juga selsema. Maknanya seseorang ini akan gugurnya rambut. Jadi langkah untuk mencegah penyakit ini ialah dengan melakukan diagnosis dan ujian darah. Okey, jadi nak cegah ni maknanya kena pergi ke hospital dan doktor akan merawatnya dengan melakukan ujian diagnosis dan juga ujian darah. Jadi cara penyakit ini berjangkit ialah ia disebarkan melalui hubungan seks, sama ada melalui vagina, dubur atau oral. Ia juga boleh disebar daripada seorang ibu kepada bayinya semasa kehamilan. Jadi penyakit ini sangat bahaya kepada kandungan, lagi-lagi kepada wanita yang sedang hamil, yang sedang ada bayi di dalam perutnya. Jadi kita perlulah hindarilah daripada terjebak ataupun adanya penyakit ini, kerana ia juga akan menjejaskan kepada anak kita nanti. Okey, jadi kita akan pergi pada kesan bagi penyakit syphilis ini. Kesannya ialah kerosakan pada otak dan ibu yang hamilkan menjangkiti bayinya menyebabkan kecacatan bayi yang teruk sejak lahir. Jadi ini akan memberikan kesan kepada anak itu sendirilah. Jadi sedangkan dia tidak bersalah pun, tapi disebabkan ibunya yang menghidap penyakit ini, maka anak-anak yang akan terkena akibat kesan sekali. Macam itulah.
Okey, seterusnya saya akan pergi pula kepada isu-isu berkaitan dengan penyakit berjangkit seks. Tadi saya tunjukkan jenis dan ini saya nak tunjukkan bukti bahawa sekarang ini adanya isu yang berkaitan dengan penyakit berjangkit berkaitan dengan seks ini. Okey, seterusnya saya akan pergi pula kepada isu-isu berkaitan dengan penyakit berjangkit seks. Tadi saya tunjukkan jenis dan ini saya nak tunjukkan bukti bahawa sekarang ini adanya isu yang berkaitan dengan penyakit berkaitan dengan seks ini. Okey, di sini saya tunjukkan 3 contoh isunya, iaitu isu yang pertama, virus HIV makin lemah. Yang kedua, memilih hidup bebas akhirnya kecundang pada HIV. Dan yang ketiga, bahana seks bebas. Ini saya dapat di dalam internet dan juga surat khabar. Sebentar lagi saya akan tunjukkan video berkaitan dengan mitos bagi penularan penyakit-penyakit ini. Jadi seperti biasalah, setiap perkara yang berlaku pastinya akan munculnya mitos-mitos yang tersendiri. Jadi marilah kita sama-sama pelajari agar kita tidak tertipu dengan mitos-mitos yang telah dihebarkan di seluruh dunia ini. Inilah yang menjadi mitos pertama yang akan kita bahas, yaitu pengidap PMS dapat ditentukan hanya dengan melihat kelaminnya. Pernyataan ini salah, karena banyak PMS tidak menunjukkan gejala-gejala fisik sama sekali, seperti chlamydia. Jadi, bisa saja pasangan Anda terlihat bugar tanpa tanda-tanda penyakitan sama sekali. Padahal, sebenarnya dia terinfeksi PMS. Satu-satunya cara untuk memastikan Anda bebas dari PMS adalah dengan mengunjungi dokter dan menjalani tes PMS, yang dapat dilakukan antara lain melalui pengambilan darah, urin, suap dalam mulut, atau sekitar alat kelamin. Sekarang kita lanjut ke mitos kedua, yaitu PMS tidak dapat menular melalui seks oral. Hal ini tentunya salah, karena PMS tetap dapat menular melalui luka atau robekan kecil di mulut serta alat kelamin. Beberapa PMS, seperti herpes, bahkan dapat menular hanya melalui persentuhan kulit dengan area yang terinfeksi. Dan jika kalian berpikir seks anal justru solusinya, maaf kawan, hal yang sama juga dapat terjadi pada anus. Mitos ketiga berkaitan dengan salah satu PMS yang paling berbahaya, yaitu HIV. Dengan mitosnya yang mengatakan bahwa HIV hanya dapat ditularkan melalui seks. Seperti yang kita katakan sebelumnya, PMS tidak hanya menular melalui hubungan seksual, namun dapat juga terjadi melalui jarum suntik yang tidak steril dan sempat digunakan pada pengidap HIV. Bahkan alat apapun yang digunakan untuk menusuk kulit, seperti jarum tato dan tindikan.